Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Fibil Arsyad, nombor metik 268-408. Tajuk yang saya akan bentangkan adalah berkenaan dengan pembelajaran atas talian semasa COVID-19. So, saya memilih tugas saya ini melalui dasar pendidikan kebangsaan. Pengenalan Malaysia bukan sebuah negara yang sedang membangun. Seharusnya mempunyai perancangan yang terbaik dalam membangunkan negara. Dasar negara adalah merupakan garis panduan pentadbiran yang merakumi segala arahan dan peraturan untuk mencapai matlamat kepimpinan negara ke arah sebuah negara yang gemilang. Tujuan dasar-dasar negara adalah bagi membantu negara mencapai matlamat keselamatan negara. Dasar-dasar kerajaan Malaysia mempunyai keunikannya sendiri kerana dasar ini digubal sesuai dengan ciri-ciri dan keperluan semasa negara. Semua rakyat Malaysia akan terbela dan tiada mana-mana pihak akan dipinggirkan. Dasar awam ini mula tercetus apabila suatu kejadian hitam berlaku di Malaysia, iaitu semua tahu tragedi 13 Mei 1969, di mana ramai orang terkorban disebabkan tiada kepimpinan yang utuh pada ketika itu. Pihak kerajaan telah mengambil inisiatif dengan menilai semula serta memperbaharui langkah-langkah tertentu dalam mengatasi masalah ketidakseimbangan yang wujud pada ketika itu. Dasar pendidikan kebangsaan di mana jika dilihat negara Malaysia telah dilanda virus COVID-19 dan kewujudan virus ini secara tidak langsung telah mengganggu sistem pembelajaran pelajar dari semua tahap, iaitu prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, begitu juga dengan mahasiswa dan mahasiswi di universiti. Dasar pendidikan kebangsaan ini secara tidak langsung mempunyai kaitan dengan perkara atau isu semasa dalam pendidikan yang berlaku pada ketika ini. Ini antara keratan akhbar yang kita ambil mulai semasa penularan COVID-19 berkenaan dengan kelas atas talian. Punca-punca berlaku kelas dalam talian. Yang pertama, kemunculan virus COVID-19. Faktor utama dalam berlaku pembelajaran secara atas talian ini adalah disebabkan virus COVID-19 yang semakin menular dan masuk dalam komuniti pada ketika ini. Semenjak pandemik COVID-19 ini, berlaku aktiviti berkaitan dengan sosial, politik dan ekonomi tidak dijalankan sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan. Namun pihak Kementerian Kesihatan tidak pernah memberi jaminan bahawa virus ini akan pulih dengan kadar segera. Salah satu cara dalam menangani atau menyekat penularan virus ini adalah dengan menyekat aktiviti sosial, misalnya majlis keagamaan, perkahwinan, sambutan perayaan, begitu juga dengan kelas bersemuka. Perkara ini diteliti oleh pihak KKM di mana penjarakan sosial perlu ada bagi membendung perkara ini berlaku. Bagi memastikan setiap pelajar itu tidak terdedah dengan virus ini adalah melaksanakan kelas secara atas talian. Tidak dinafikan juga bahawa negara Malaysia mempunyai pelbagai rakan internet yang boleh menghubungkan pelajar dengan pensyarah mereka. Yang kedua, penjarakan sosial. Sewaktu pandemik COVID-19 ini berlangsung, penjarakan sosial adalah amat penting dalam membendung penularan virus ini. Pihak KKM menyarankan bahawa setiap individu itu perlunya penjarakan sosial agar virus ini tidak mudah tersebar. Tidak dinafikan bahawa jika mahasiswa dan mahasiswi meneruskan pembelajaran secara bersemuka, berkemungkinan yang amat tinggi mereka tidak dapat melaksanakan arahan daripada pihak KKM ini kerana mereka perlu dalam kumpulan melakukan tugas luaran dan beberapa aktiviti lagi yang boleh mendedahkan mereka dengan virus yang membahayai ini. Oleh itu, adalah lebih baik pihak universiti ini melaksanakan pembelajaran atas talian sewaktu pandemik COVID ini masih lagi di negara Malaysia. Yang ketiga, ruang kelas yang terhad. Jumlah pelajar di universiti ini agak ramai menjadikan ruang kelas yang tidak dapat menampung jumlah pelajar yang ramai. Perkara ini adalah disebabkan penjarakan sosial di dalam dewan kuliah juga ada bagi mematuhi SOP yang telah dilaksanakan oleh pihak KKM. Jika sebelum ini dewan kuliah dapat menampung jumlah satu kelas ramai 100 orang, namun selepas saja COVID-19 ini berlaku menyebabkan jumlah pelajar terpaksa dikurangkan kepada 50 orang dalam satu masa. Perkara ini amat agak menyukarkan pensyarah untuk mengajar pelajarnya kerana keadaan yang sangat terhad. Perkara ini juga menjadi salah satu punca mengapa kelas secara atas talian itu perlu dilaksanakan sewaktu pandemik COVID-19 ini. Kesan-kesan daripada pembelajaran online, pelajar tidak fokus.
Pembelajaran secara atas talian ini terpaksa dilaksanakan bagi meneruskan semester setiap pelajar. Pelajar agak mudah terganggu disebabkan keadaan sekeliling mereka di mana mereka boleh sahaja bermain phone sambil mendengar penjelasan daripada pensyarah mereka. Kemudian melakukan tugasan lain misalnya makan, bermain game dan macam-macam lagi. Situasi ini memberi peluang kepada setiap pelajar untuk tidak fokus semasa pembelajaran dijalankan. Perkara ini juga amat membimbangkan para pendidik kerana mereka tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh pelajarnya. Pembelajaran atas talian ini tidak memberi kondisif yang baik kepada setiap pelajar kerana jika maklumat yang ingin disampaikan oleh pensyarah mereka tidak sampai disebabkan mereka tidak fokus di dalam kelas. Pelajar susah untuk membagikan tugas. Tidak dinafikan sebelum COVID ini berlaku, kebiasaannya setiap pelajar akan dibagikan mengikut kumpulan masing-masing bagi menyiapkan tugasan berkumpulan. Namun sejak menggunakan pembelajaran atas talian ini menyukarkan setiap pelajar untuk membagikan tugas masing-masing kerana setiap pelajar ini mempunyai rangkaian internet yang tidak sama di antara satu sama lain. Perkara ini agak menyukarkan mereka untuk berbincang walaupun boleh berhubung melalui audio call, Google Meet atau Zoom. Namun masih lagi menyukarkan setiap pelajar untuk membagikan tugas mereka. Justru itu, pembelajaran atas talian ini juga sedikit sebanyak memberi tekanan kepada setiap pelajar yang melalui kerana terdapat setengah pihak yang mengatakan bahawa pembelajaran atas talian ini sangat mudah, namun sebaliknya memberi kesan kepada setiap pelajar itu sendiri. Yang seterusnya, rangkaian internet yang terhad. Perkara ini juga merupakan salah satu kesan yang sering dihadapi oleh pelajar yang duduk di kawasan pedalaman kerana mereka tidak mempunyai rangkaian internet yang baik. Melihat kepada situasi mahasiswi ini di mana sewaktu pandemik COVID-19 itu berlaku, sebenarnya terdapat pelajar yang amat terkesan disebabkan baru ini sehingga kan beliau sanggup panjat pokok hanya untuk disebabkan menjawab peperiksaan. Rangkaian internet yang baik adalah amat diperlukan semasa melaksanakan pembelajaran atas talian ini kerana bagi mereka yang tidak mempunyai rangkaian yang tidak baik berkemungkinan akan ketinggalan maklumat yang penting dan maklumat yang disampaikan kepada mereka tidak jelas. Cadangan menyelesaikan masalah. Yang pertama, laksanakan platform pembelajaran. So, Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan satu sistem di mana sistem ini kesemua tahap pelajar boleh mengakses bagi mendapatkan maklumat berkaitan dengan tugasan mereka. Dan paling penting, sistem ini tidak memerlukan internet yang banyak. Bagi pelaksanaan pembelajaran TVIQ ini. So, pihak PKKM perlu bekerjasama dengan pihak penyiaran agar TVIQ ini dapat dirasai oleh semua pelajar. Yang seterusnya, menyediakan rangkaian komunikasi yang terbaik. Melihat kepada dasar teknologi telekomunikasi negara di mana pelaksanaan dasar ini adalah salah satu usaha bagi membangunkan negara dalam sektor awam atau swasta menggunakan IT secara meluas sejajar dengan visi dan matlamat wawasan 20. Oleh yang demikian, dasar ini perlu memantapkan lagi pekerjaan mereka bagi menyediakan rangkaian internet ini seluruh pelosok di negara Malaysia. Perkara ini adalah disebabkan jika dilihat salah satu kesan daripada pembelajaran secara atas ini adalah pelajar tidak mempunyai rangkaian internet yang tidak baik dan menyukarkan mereka untuk melaksanakan kelas secara alam maya ini. Kesimpulan, setiap dasar yang telah digubal oleh pihak atasan terhadap negara Malaysia ini perlulah peka dengan keadaan sekeliling dan dapat melaksanakan dasar mereka dengan sebaiknya. Setiap pemimpin yang memegang tanggungjawab dalam pelaksanaan dasar ini perlulah dilakukan dengan penuh amanah dan adil kerana sewaktu pandemik COVID ini telah membuka mata setiap masyarakat di mana terdapat lagi saudara dan saudari kita ini yang masih lagi ketinggalan dengan perubahan zaman yang berlaku pada ketika ini. Justru itu, dasar-dasar awam yang dilaksanakan di Malaysia ini perlulah dijalan sebaiknya agar setiap individu di dalam negara ini merasai perkara yang sama. Sekian, terima kasih.